Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuril dunya waddin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu 'ilma wat ta'lim wan nafa'a wal intifa' wal mudhakara tazkir wal ifad wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a lil hadi walillahi al-khair ibtigha' wajhillah maradatihi wa qurubihi wa thawabi. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini sama-sama kita dapat dipertemukan sekali lagi dan kita berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita tunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Seterusnya kita diberi kesempatan untuk sama-sama berada dalam halaqah ilmu atau majlis ilmu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahum." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, mana-mana perhimpunan, satu kelompok, satu kaum, satu komuniti, satu jemaah yang berhimpun di rumah ataupun di masjid, disebut sini fi baitin min buyutillah, di masjid ataupun di rumah Allah ataupun di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mentilawahkan ataupun membacakan ayat-ayat Al-Quran, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajarinya. Bukan hanya kita baca sahaja, tetapi kita mempelajari isi kandungan Al-Quran. Kita tak lama lagi nak masuk bulan Ramadan. Biasalah Ramadan ini sinonim dengan bulan Al-Quran. Maka akan adanya halaqah-halaqah majlis-majlis bacaan Al-Quran ataupun tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran kat TV ada, dekat radio ada, dekat masjid ada. Satu je kita lupa, kat rumah tak buat. Lepas ni kena buat. Kat masjid ada tilawah Al-Quran ataupun tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Kalau malam-malam Ramadan tu, lepas habis drama ke malam-malam kan, orang dah tidur dah, baru tayang majlis tadarus Al-Quran dekat TV, dekat radio pun lebih kurang lah. Dan kita pun yang dekat masjid lepas habis sunat tarawih, lepas habis makan moreh tu, kita pun tadarus Al-Quran, kita buat halaqah. Masjid besar, halaqahnya satu, yang ada 3 orang je. Tadi harap-harap ramailah, harap-harap ramailah insya-Allah. Baik. Hidupkan Ramadan nanti insya-Allah dengan halaqah Al-Quran. Baik, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka ini mempelajari isi kandungan Al-Quran, melainkan Nabi kata nazalat sakinah, maka akan turunlah ketenangan. Ada tak orang kalau dibaca Al-Quran, dibelajar Al-Quran, hati dia tak tenang? Ada jumpa tuan-tuan? Dia baca Al-Quran, hati dia tak tenang. Kalau baca Quran, belajar Al-Quran, hati tak tenang, something wrong somewhere. Ada masalah.
Tetapi Nabi kata, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazat sakinah. Melainkan Allah menurunkan ketenangan kepada orang yang mana berhimpun semata-mata nak mempelajari Al-Quran. Wa ghasyatuhum rahmah, dan akan dicuri rahmat, dicucuri, bukan dicuri, dicucuri rahmat, dicurahkan rahmat ke atasnya. Wa haffathumul malaikah, dan dikelilingi ataupun dikerumuni oleh para malaikat. Kira dalam masjid ni ada berapa orang? Nampak macam ramai tak ramai lah, tapi malaikat lagi ramai. Malaikat lagi ramai. Malaikat ni ada ditugaskan oleh Allah SWT turun ke bumi, cari mana-mana ada majlis ilmu, disuruh singgah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, jika kamu melihat ada majlis zikr Allah, ada majlis ilmu, maka hendaklah kamu singgah. Singgahlah itu taman-taman syurga. Saya lupa dah matan hadis tu. Wa hafathumul malaika, dan dikelilingi oleh para malaikat. Wa zakarahumullah fi man indahum, dan disebut-sebut nama Allah. Nama tuan haji ni, nama tuan haji, nama tuan haji, nama puan hajah. Nama tuan-tuan semua dalam masjid ni disebut-sebut oleh malaikat di depan Allah. Allah sebut, malaikat sebut, malaikat menjadi saksi. Tuan haji pergi kuliah, tuan haji datang kuliah, tuan haji ni puan hajah, tuan haji sana. Malaikat sebut nama depan Allah, nama kita. Itu baru datang kuliah. Oh datang, duduk kat belakang, yang tidur belum kira. Malaikat pun saksi juga. Pun malaikat saksi juga. Faham tak faham, cerita lain. Catat tulis cerita lain. Tetapi tetap ada ketenangan yang Allah berikan kepada dia. Tu yang tidur tu tenang sangat. Duduk dalam majlis ilmu tu yang tidur, sebab terlalu tenang. Memang betul. Nabi kata Allah turunkan ketenangan. Baik. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini menambah sedikit sebanyak semangat. Hadis ini semangat untuk kita terus berada dalam majlis ilmu. Baik, kita sambung pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua daripada matan Arba'in An-Nawawi, di bawah tajuk Islam, Iman dan Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin istala alaina rajulun shadidun bayad thiyab shadidun sawad al-sha'r la yura alayhi athar as-safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni an al-Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita in istata'a ilayhi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qal fa akhbirni 'anil iman. Qal an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qal sadaqta. Qal fa akhbirni 'anil ihsan. Qal an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qal fa akhbirni 'anis sa'ah. Qal mal mas'ulu 'anha bi'a'lama min as-sa'il. Qal fa akhbirni an amaratiha. Qal an talida al-ummatu rabbataha wa antara al-huffata 'uratal 'alat ash-sha' yatatawaluna fil bunyan. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أدري من السائل
Qal faqultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qal fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, rawahu Muslim. Panjang tuan, panjang hadis ni. Hadis ni panjang. Baru hadis kedua. Hadis yang bulan lepas yang kita baca pun panjang. Hadis pertama ni, hadis kedua lagi panjang. Takut-takut hadis ketiga lagi panjang. Kan? Baik. Hadis yang kedua dalam matan ataupun dalam kitab Arba'in An-Nawawi, Imam Nawawi, hadis 40, di bawah tajuk Islam, Iman dan Ihsan. Hadis yang diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu. Hadis yang sama juga. Hadis yang pertama perawinya adalah Umar, dan hadis yang kedua perawinya yang sama, Umar juga. Kata Umar, ketika mana kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah seorang lelaki, tiba-tiba muncullah seorang lelaki ini yang serba putih, yang berpakaian serba putih dan putih yang teramat putih. Sebab dalam hadis dia kata syadidul bayad thiyab, putih terlampau putih. Dan syadidus sawadi sya'r, dan rambutnya hitam dan tersangat hitam. Baju putih melepak, rambut hitam melegam. Tu faham dia. Siapa lelaki ni? Tiba-tiba datang jumpa dengan Nabi SAW. Zata yaumin istala alaina rajulun syadidul bayasi. Okey. Nabi SAW adalah seorang Nabi yang sentiasa hampir dan sentiasa bersama di kalangan para sahabatnya. Ini permulaan hadis yang kita baca, yang kita perlu faham. Nabi sentiasa bersama, sentiasa mempunyai masa dan sentiasa bersama dengan para sahabat. Mengadakan halaqah, majlis ilmu, beri nasihat, ajarkan para sahabat dan sebagainya. Tengah-tengah kuliah Nabi ni, tiba-tiba sahabat datang, tiba-tiba lelaki ni datang, dan sahabat tercengang. Kisah ini diceritakan oleh Sayyidina Umar. Kena faham konteks hadis. Sayyidina Umar bercerita ketika mana kami sedang duduk bersama dengan Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang lelaki, pakaian yang serba putih, yang amat putih, dan rambutnya terlalu hitam. Kata ulama hadis, apa maksud simbolik daripada cerita hadis ini? Maksudnya bila mana kita datang ke majlis ilmu, hendaklah pakai pakaian yang paling bersih, ataupun pakai pakaian yang paling cantik. Bahkan dalam Al-Quran Nabi Allah sebut kulu zinatakum inda kulli masjid. Berpakaianlah kamu, berhiaslah kamu ketika mana kamu hendak datang ke masjid. Kita datang masjid pakai selipar Jepun, t-shirt pagoda, kain pelikat tinggi sebelah, songkok dah 2 bulan tak basuh, kopiah dah 2 bulan tak basuh, datang. Tapi kalau nak masuk pejabat, nak jumpa dengan pegawai, nak jumpa dengan bos, atau DO datang ke, ataupun kita nak jumpa dengan wakil rakyat mana-mana ke, tu dia baju ta'in, masuk dalam, pakai necktie apa semua, come and smart. Atau kalau kita ada dinner, keluar makan malam, tu dia. Jadi kita nak menghadap Allah, atau nak berada dalam majlis ilmu, pakailah pakaian yang terbaik, dan pakai pakaian terbaik, berwangi-wangian, datang majlis ilmu, datang masjid dan sebagainya, sebab kita nak menghadap Allah SWT, nak beribadat. Zata yaumin istala alaina rajulun syadidul bayadi siyab syadidus sawadil sya'r, rambut yang sangat hitam. Bukan maksudnya orang tua rambut dah beruban, ataupun hitam tak ada dah, rambut dah berputih dah, tak boleh datang majlis ilmu. Bukan. Tapi nak katakan rapi, nak katakan kemasnya. Kita tak adalah, kita pakai kopiah tak dapat lah rambut, pakai songkok. Songkok tu kena bersih, biar cantik. La yura alaihi asrul safar. Dan pada lelaki ini, dia datang jumpa dengan Nabi, dan dia ini pakaiannya bersih, wajahnya bersih, dan tidak ada kesan-kesan dia ni orang musafir. Kalau zaman dulu, kalau orang musafir naik unta, sudah pasti orang yang datang naik unta ni baju dia berdebu, kotor kan, nampak adalah daki-daki sikit. Tetapi orang ni bersih. La yura alaihi asarus safar, tidak ada kesan orang ni bermusafir. Wala ya'rifuhu minna ahad,
dan tidak ada seorang pun di kalangan kami yang kenal lelaki ni. Siapa lelaki ni? Tak pernah kenal ni. Muka handsome dan sebagainya, datang jumpa Nabi. Sehingga lelaki ini duduk, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia datang duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk bertemu lutut ke lutut. Nabi duduk antara dua sujud, ketika mana majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bukan satu sunnah. Mungkin kita tak mampulah. Kalau mampu beramal silakan. Dalam majlis Nabi SAW, Nabi akan duduk di antara dua sujud. Lelaki ini pun datang duduk depan Nabi SAW, duduk antara dua sujud, bertemu antara lutut dia dan lutut Nabi SAW. Nak kata begitu rapatnya dia. Kemudian wa wada'a kaffaihi ala fakhizai, meletakkan dua tangannya ke atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad. Siapa lelaki ni tiba-tiba panggil Nabi kan? Dia tak panggil Nabi pun, ya Rasulullah tak sebut, ya Nabi Allah tak sebut. Tiba-tiba ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Khabarkan kepada aku, ceritakan kepada aku tentang Islam. Takkan Nabi tak tahu kan? Mungkin lelaki ni datang nak masuk Islam, mungkin lelaki ni datang nak belajar Islam, tapi dia nak minta Nabi ceritakan, akhbirni anil Islam, ceritakan kepada Nabi, ceritakan kepada aku tentang Islam. Maka Nabi pun bersabda, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata' ilaihi sabila. 5 rukun Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan fardu haji bagi mereka yang mempunyai kemampuan. Nabi cerita. Maka jawab lelaki ni, sadaqta. Pelik kan? Benar. Sahabat-sahabat yang lain tadi, Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain dengan bersama dengan Nabi ni tercengang. Dia tanya Nabi, Nabi jawab, tiba-tiba dia kata betul. Macam orang tanya kita lah, jalan Sempang nak pergi Sempang luar tu, Pekan tu, nak ikut jalan mana dia pun kata, okey, ikut jalan kanan, Sempang kanan, lepas kanan masuk kiri, nampak jalan besar, nampak traffic light, terus je. Okey, tiba-tiba dia jawab. Kita yang tanya, dia jawab, oh betul. Betul lah, betul. Orang jadi confused, orang pening. Yang bertanya, lepas tu betulkan balik soalan dia. Apa pertanyaan? Jawapan. Begitulah keadaan sahabat. Dan ditanya lagi, akhbirni anil iman. Qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadr khairihi wa syarrihi. Ini tentang iman pula. Khabarkan kepada aku tentang iman. Apa itu iman? Iman adalah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasul, beriman kepada hari akhirat, hari kiamat, dan juga beriman pada qada dan qadar ataupun takdir buruk dan baik. Qada dan qadar lah kalau kita sebut dalam Melayunya, qada dan qadar. Nanti kita belajar apa beza qada dan qadar. Padahal maksudnya sama. Dia bukan dua perkara yang berbeza, cuma ada dua makna. Dua makna yang kita perlu faham. Ada perbezaan makna sikit. Baik. Kemudian lelaki ini pun jawab balik, sadaqta, betul lah. Sama juga jawabnya. Tadi tanya nak suruh tanya pasal Islam, dah cerita pasal Islam, betul. Tanya pasal iman, dah tanya jawab pasal iman, betul lagi. Siapa pula lelaki ni kan? Fa'ajibna, kami pun pelik. Sahabat kata kami pelik. Kemudian kata, akhbirni al-ihsan, khabarkanlah kepada kami tentang ihsan. Ceritakan akhbirni anil ihsan, khabarkan kepada aku, kata lelaki itu, tentang ihsan. Kemudian Nabi SAW jawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Dan sembahlah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya, melihat Allah. Fa in lam takun tara, dan memang kamu takkan melihat Allah. Fa innahu tara, dan pasti Allah itu melihat kamu. Ini ihsan. Ada perbahasannya nanti. Kemudian dia kata, qal fa akhbirni anis saah, khabarkan, ceritakan pada aku balik, ceritakan kepada aku pula tentang saah, tentang hari kiamat. Oh, tadi tanya Islam, tanya pula iman, tanya pula ihsan, banyak tanya lah. Banyak tak? Banyak tanya.
Nabi SAW dia tak jemur. Tengok dalam Al-Quran. Al-Quran Allah sebut yas'alunaka anir ruh, yas'alunaka anil khamri wal maisir, yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka maza yunfikun, yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang ahillah, tentang anak bulan. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka wahai Muhammad, mereka bertanyakan kepada kamu tentang khamar, tentang arak dan juga judi. Yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanyakan kepada kamu wahai Muhammad tentang roh. Qulir ruh min amri rabbi. Dan bagi tahu kepada mereka roh ini adalah urusan Tuhan. Wa yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang darah haid wanita. Qul huwa azan fa'tazilun nisa' fil mahid. Dan ia adalah darah yang kotor. Kita belajar dalam bab haid nanti. Jadi dalam Al-Quran Allah merakamkan soal jawab antara Nabi dan juga para sahabat, dan Allah bagi jawapan dalam Al-Quran. Setiap soalan tu Allah bagi jawapan dalam Al-Quran. Jadi konsep pembelajaran ni memang kena ada soal jawab. Ustaz kat depan cerita, penceramah cerita je, one way, tak ada two way. Tak ada yang bertanya. Bila tak ada yang bertanya, dia anggap semuanya faham. Sebab tu baiknya kalau ada soal jawab. Kita tengok kat kedai-kedai buku kan, ada orang tulis 100 soal jawab berkaitan dengan solat, 100 soal jawab berkaitan dengan puasa, 100 soal jawab berkaitan dengan berkaitan dengan haji, zakat dan sebagainya. Dia ada soal jawab. Itu konsepnya. Konsep pengajian yang terbaik sepatutnya. Kalau kita mengaji secara direct, secara buku ke buku, kulit ke kulit ni, daripada awal kulit kitab ni sampai ke habis ni direct terus, ni pengajian secara turas ataupun pengajian secara panggil apa nama, lupa dah. Tak ada tanya langsung, ada susah. Ataupun ada juga orang ustaz-ustaz dia bagi kuliah, tak dibuka jawapan, tak dibuka soalan, tak dibagi tanya. Marah pula, jangan tanya. Dengar je apa yang saya nak ajar, dengar je apa yang saya nak ceramah, jangan tanya. Kalau tanya nanti jadi pening. Kalau tanya nanti banyak soalan. Itu tak betul. Sepatutnya tak faham tak tanya. Tak faham tanya. Tak tahu jalan bertanya. Tak tanya sesat jalan. Itu dia. Baik. Kemudian lelaki ni, balik pada hadis tadi, fa akhbirni anis sa'ah. Sa'ah ku apa dah? Sa'ah kam. Kalau orang sebut sa'ah kam ni ku apa? 8.25. Tapi sa'ah dia masuk dalam hadis ini ialah hari kiamat. Fa akhbirni anis sa'ah, qal mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Maka Nabi SAW menjawab, ada tinggal soalan ke? Betul lah. Sa'ah. Maka beritahu aku beritahulah kepadaku tentang hari kiamat. Maka jawab Nabi SAW, tidaklah orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Nabi kata, tidakkah orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya? Maka kata Nabi nak bagi tahu, Nabi sebenarnya kenal laki ni, Nabi kenal. Cuma para sahabat dia pelik. Datang lelaki ni tanya macam-macam kat Nabi. Tanya pasal Islam, iman, ihsan, hari kiamat lah pula sebagainya. Maka soalan yang seterusnya dia kata, fa akhbirni anin amaratiha. Dan berilah tahu kepadaku akan tanda-tanda hari kiamat. Tadi tanya, ya Rasulullah, akhbirni anis sa'ah. Beritahulah kepada aku bila berlakunya kiamat. Maka jawab Nabi, orang yang bertanya itu sebenarnya lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Maka disoal balik, akhbirni anin amaratiha, kabarkan kepada aku, ceritakan kepada aku apakah tanda-tanda hari kiamat. Qal antalidal ummatu rabbataha wa antaral huffatul arah uratal ala ri'at asya yatatawaluna fil bunyan.
Bila mana seorang wanita, seorang ibu melahirkan orang tuanya, ataupun seorang ibu melahirkan tuannya. Faham tak? Antara salah satu tanda kiamat yang Nabi sebut dalam hadis ini ialah apabila berlakunya seorang wanita, seorang ibu melahirkan tuannya. Maksudnya anak dia yang dilahirkan itu, anak itu menjadi tuan. Anak itu berkuasa ke atas ibu bapanya. Anaknya itu memerintah ibu bapanya. Anak itu pula yang memandai-mandai, yang menguasai, yang mempengaruhi ibu bapanya. Ini adalah salah satu tanda kiamat. Ibunya pula, ibu bapanya pula jadi hamba pada anak. Jadi pengasuh, jadi apa lagi? Jadi maid. Ibu bapanya pula jadi hamba. Ini tanda kiamat. Ustaz, susah lah Ustaz kalau kita nak hantar anak mengasuh dengan orang lain, kan masuk dalam peti ais. Kan anak saya masuk peti ais, tahu-tahu dah jadi mayat je. Kan berlaku baru ni kan. Ada berlaku. Tak percaya pada pengasuh luar. Jadi saya minta lah tolong mak tak ada buat apa kat rumah, kat kampung. Minta lah tolong mak jaga anak. Tak jadi salah. Islam tak salah. Islam tak meletakkan itu sebagai satu kesalahan. Tetapi jangan sampai benda ni. Jangan sampai ibu bapa tu kita jadikan dia sebagai hamba. So buat kerja rumah, so kemas itu ke rumah. Tu dia kata ibu bapa wanita melahirkan tuannya. Yang anak campak ibu bapa tepi jalan tu ada, hantar kat rumah orang tua. Dah tak boleh nak buat apa? Anak kerja, suami isteri kerja, siapa nak jaga kat rumah? Upah orang lain ni kena jaga. Itu tanda kiamat. Dan Nabi kata, dan kamu akan melihat pengembala kambing berkaki ayam, tidak berpakaian, fakir tetapi berlumba-lumba. Yang fakir ini berlumba-lumba membina bangunan tinggi-tinggi. Apa maksud dia? Pengembala kambing yang berkaki ayam ini, dia tidak berpakaian, dia seorang fakir tetapi berlumba-lumba membina bangunan tinggi-tinggi. Ya tatawaluna fil bunyan. Siapa tuan-tuan? Arab. Bangsa Arab. Nabi tujukan kepada bangsa Arab. Tuan-tuan pergi dekat Emirat UAE. Emirat Arab Bersatu. Tengok Burj Khalifah tu, tinggi. Sampai awan pun cecah awan. Naik puncak atas sekali tu tak nampak bawah dah, nampak awan je. Punyalah tinggi. Sekarang tengah nak buat lagi. Tinggi dia 1 kilometer. Bangunan terbaru lagi tinggi dia. Tak payah cakap jauh-jauh lah. Kat Mekah sendiri kita tengok macam mana. Kalau dulu Nabi ulama kata antara tandanya kiamat berlaku, tanda-tanda kiamat yang ada berlaku sekarang ini ialah di Mekah itu antaranya bukit ataupun Jabal Abil Qubais. Bukit Abil Qubais ini tidak ada bangunan yang lebih tinggi daripada Bukit Abil Qubais. Kalau kita pergi Makkah, kita duduk di Bukit Safa menghadap ke arah Kaabah, yang di sebelah sana tu itulah Bukit Abi Qubais. Bukit yang paling tinggi ataupun kawasan yang paling tinggi dalam Mekah. Tak dekat tinggi lagi dah. Tetapi zaman sekarang ini dah ada yang mengatasinya, yang lebih tinggi. Bukan bukit, tapi menara jam, Zamzam Tower, Safwa Tower ataupun Zamzam Tower, lebih tinggi lagi. Tu antaranya tanda kiamat. Nabi sebut dalam hadis, ya tatawaluna fil bunyan. Orang Arab yang asalnya mengembala kambing, berkaki ayam, Nabi tujukan kepada bangsa Arab, mampu untuk ataupun berlumba-lumba membina bangunan-bangunan mencakar langit. Dipanggil apa? Skyscrapers. Bangunan mencakar langit. Ni nak buat 1 kilometer tinggi. Kita kalau jalan pun 1 kilometer pun rasa jauh jalan kaki. Cuba jalan kaki 1 kilometer, jauh kan? Bayangkan 1 kilometer tu tinggi ke atas tu. Macam mana? Baik. Kemudian lelaki itu pun pergi
Lelaki itu pun pergi. Maka kami bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada kami, wahai Umar. Tadi Umar pelik, Umar yang cerita pasal peristiwa ni. Nabi bersabda, ya Rasulullah, Nabi bersabda, ya Umar, adakah kamu tahu siapakah lelaki ini? Lelaki tadi yang datang. Maka jawab Umar, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka sabda Nabi SAW, sesungguhnya beliau adalah malaikat Jibril. Yang datang tadi yang pakaian serba putih itu tadi malaikat Jibril. Dia datang dan mengajarkan kamu tentang agama kamu. Dia datang mengajarkan kamu tentang Islam, tentang iman. Tapi supaya sahabat-sahabat lain juga boleh dengar. Maka peristiwa ini direkodkan dalam hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Hadis panjang, kalau kita nak bahas memang panjang. Ada beberapa perkara. Hadis ini tentang iman. Hadis ini tentang Islam. Islam dulu Islam, iman, ihsan. Kemudian hari kiamat dan tandanya. 5 perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Kita pergi satu-satu kalau sempat, ada baki beberapa minit ni. Pertama tentang Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat, puasa, zakat, haji. Syahadah. Apa yang kita faham, kita semua bersyahadah lah. Kita semua bersyahadah. Dan kita faham tuntutan syahadah itu sendiri. Pergi nombor 2 pula, solat. Apa yang kita faham tentang tuntutan solat? Dan selama kita solat, hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, paling kurang 40 tahun kita mendirikan solat. Tolak usia yang belum balik. Tolak usia yang belum balik. Dah 40 tahun, 50 tahun kita mendirikan solat. Apakah tuntutan kefahaman kita tentang solat? Puasa. Tak lama lagi Ramadan. Dah berapa Ramadan dah kita hadapi? Kalau umur kita 40 tahun, contoh, kalau umur kita 40 tahun, tolak usia balik 15 tahun, kita ada 25 tahun. 25 kali kita menghadapi Ramadan. Betul? 25 kali kita jumpa Ramadan. 25 kali lah kita puasa Ramadan. Dan apakah kefahaman kita tentang tuntutan berpuasa di bulan Ramadan? Pergi pula yang nombor 4, zakat. Zakat ni tak boleh Ustaz. Zakat ni kecuali lah. Saya berapa lama hidup tak mampu orang bayar zakat. Kan? Zakat ni dia ada excuse sikit. Sebab orang kaya je bayar zakat. Tak cukup haul, tak cukup nisab, tak bayar zakat. Kan? Tapi kena faham, kena belajar bab zakat. Mentang-mentang tak layak bayar zakat, kita pun tak belajar bab zakat. Tak boleh. Pergi yang kelima pula, haji. Oi Ustaz, kota lambat lagi. Kota lambat lagi. Baru ni bincang pula bab hibah pula. Hibah sikit dah tahu pergi haji kan. Macam-macam lah. Kota lambat lagi, duit dalam akaun tabung haji tak cukup dan sebagainya. Saya tak payah kot. Nantilah, dah dekat, kota dah sampai, surat dah dapat. Dah dapat surat, itu time tu lah baru kita nak pergi kursus haji. Time tu lah baru nak pergi kursus haji bersiri 17 minggu. Tu punya lah lapang. Pergilah, tak ada masalah. Saya saja pergi. Bukan saja-saja, tapi ambil lah ilmu, belajar. Kan? Kalau kata Masjid An-Nur ni buat kursus haji, 17 minggu. Di kursus haji kat Malaysia ni standard ni 17 minggu. Ada 16 buat, ada 17 minggu lah. Lama tuan-tuan, 17 minggu nak habis. Berapa bulan tu? Pergilah. Tak kisahlah haji tuan-tuan lambat lagi ke, ataupun dah pergi haji, tak apa. Dah pergi haji pun belajar, tambah ilmu. Kurang-kurang ilmu yang kita dapat, kita boleh kongsikan pada orang lain. Belajar. Yang tak pergi haji, yang mula-mula tak apa, pergi. Belum masa lagi, tak apa, pergi kursus belajar. Kurang-kurang nanti bila ulangan, ada kursus ulangan, katakanlah tahun 2020 nanti, tahun depan, nama naik, terpilih antara salah seorang Duyufur Rahman, menjadi jemaah haji. Time tu kelang kabut nak pergi beli kain apa, kain ihram, nak beli telekong apa semua, habis semua kelang kabut. Lama-lama tinggal kursus, tak pergi kursus. Atau dapat surat daripada tamu haji last minute, baru dapat persiapan. Kita azan dulu insyaAllah.
Allah.